Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan mengenai sebuah artikel yang bertajuk Drosophila melanogaster sebagai model genetik perkembangan, pendekatan moden dan prospek. Melalui artikel ini, Drosophila melanogaster merupakan model sejagat atau universal dalam bidang genetik yang telah menyumbang pelbagai penemuan penting seperti struktur gen, hubungan genetik, mekanisme mutagenesis dan rekombinasi, ketidakstabilan genetik dan juga proses mikroevolusi dalam populasi. Sebelum genom Drosophila melanogaster berjaya diuraikan dan dijelaskan, saintis dahulu telah menggunakan pendekatan klasik seperti mutagenesis bahan kimia atau sinaran, kaedah hybridologi dan pemetaan gen. Selepas genom Drosophila melanogaster diuraikan, berbagai sistem dan teknik diperkenalkan bermula tahun 2000 seperti pengaktifan dan penyaktifan gen dan juga teknik CRISPR-Cas. Dan kini teknik-teknik moden telah digunakan dalam manipulasi gen dalam kajian pengekspresan dan fungsi gen Drosophila melanogaster. Baiklah, antara kajian yang telah dijalankan menggunakan model Drosophila ini adalah mengenai transposon mutagenesis. Transposon mutagenesis ini adalah teknik dalam proses biologi yang membolehkan gen yang spesifik dipindahkan ke kromosom organisma lain dan ianya akan mengganggu atau mengubah fungsi gen dalam kromosom tersebut. Perkara ini juga dikenali sebagai mutasi genetik. Pada tahun 1982, Rubin dan Spreadling telah membangunkan teknik transposon ini menggunakan P elemen untuk Drosophila. P elemen ialah elemen yang transposable dijumpai dalam genom Drosophila. Progres teknik ini dibantu oleh fenomena hybrid desgenesis. Hybrid desgenesis ini pula bermaksud terdapat kadar mutasi yang tinggi pada germline cells iaitu sel gamet seperti sperma dan ovum yang akan membentuk embrio untuk tumbuh salinan organisma. Jadi terdapat kadar mutasi yang tinggi pada germline cells untuk strain Drosophila yang terhasil daripada kecukan lalat jantan yang membawa elemen transposon yang aktif dengan lalat betina yang tidak membawa elemen tersebut. Ini kerana transposisi P elemen dalam lalat betina dihalang atau dikawal oleh piRNA interference dalam tisu ovari. Jadi secara ringkasnya dalam eksperimen itu, Rubin dan Spreadling telah mereka plasmid vektor yang membawa konstruk jujukan gen yang mengandungi tapak pengecaman transposis di sebelah kiri dan kanan gen Rosoplas. Gen ini berfungsi menghasilkan enzim yang akan memberikan warna merah pada mata lalat. Kemudian konstruk tersebut akan disuntik ke embrio mutant yang mempunyai gen rosin yang tidak berfungsi dan genomnya tidak mempunyai P elemen. Konstruk itu akan disuntik bersama plasmid pembantu yang boleh mengekspres transposis atau P elemen. Warna mata lalat induk mutant itu kemungkinan berwarna pirang atau merah jambu tetapi bukan merah kerana gen rosin tidak aktif. Hasil eksperimen mendapati 8% embrio membesar menjadi lalat yang subur dan 39% generasi seterusnya menghasilkan lalat yang mempunyai mata merah, menandakan terdapat gen Rosoplas dan membawa elemen transposon dalam genomnya. Jadi teknik transposon ini merupakan teknik yang efektif untuk mengkaji fungsi gen-gen yang terdapat dalam genom Drosophila. Sebab kita boleh mengesan kedudukan elemen transposon tersebut dalam genom itu dan ianya masuk dekat gen mana dan seterusnya mengetahui apakah fungsi gen tersebut. Seterusnya kita lihat sistem GAL4 dan UAS yang pertama sekali digunakan oleh Brand dan Perriman pada tahun 1993. Sistem ini mempunyai dua konstruk iaitu pertama, gen yang mengikut pengaktif transkrip GAL4 dan kedua ialah gen yang ingin dikaji bersama penambah atau enhancer UAS yang di bahagian pengawalan 5' yang merupakan tapak pengikat bagi GAL4. Sistem ini digunakan dengan menyediakan lalat yang mengandungi gen yang dikaji di bawah kawalan penambah atau enhancer US dan kacukkan dengan lalat yang mengandungi gen GAL4 yang spesifik kepada jenis tisu atau sel gen yang dikaji. Ini kerana gen yang berada di bawah kawalan US hanya akan diekspres apabila diikat oleh pengaktif transkrip GAL4. Jadi hasil kacukan tersebut akan memberikan generasi lalat yang mengekspreskan gen yang dikaji. Kemudiannya, mutagenesis menggunakan tapak spesifik rekombinase sebagai perangkap gen dan protein. Perangkap gen dan protein ini maksudnya adalah satu teknik untuk memanipulasikan mutasi dan pengekspresannya secara in vivo. Secara mudahnya, pengkaji boleh memasukkan DNA yang nak dikaji atau DNA baru di dalam sel di dalam DNA induk secara mudah di dalam amal. Kombinasi flip FRT merupakan teknologi yang digunakan selalu untuk memanipulasikan DNA Drosophila ini. Dan sebenarnya daripada teknologi inilah susunan DNA kromosom Drosophila dapat dikenal pasti. Drosophila juga mempunyai enzim 5C31 integrase yang membolehkan rekombinasi berlaku antara tapak ATTP pada DNA host dan tapak ATTP pada plasmid. Tapak ini berlaku rekombinasi dan membolehkan gen yang nak dikaji itu daripada plasmid masuk ke dalam gen induk. Kemudian daripada mekanisme ini,
teknologi RMCA telah terbina yang membolehkan jin tanpa penanda untuk masuk ke dalam sel induk daripada DNA induk. Lepas tu, daripada teknologi RMCA ini pula, lahirnya sistem mimik. Sistem mimik ini membolehkan jin pengawal untuk dimasukkan ke dalam jin induk secara di dalam akmal. Kemudiannya, perangkat GFP iaitu Green Fluorescent Protein. Perangkat ini adalah untuk mengkaji corak pengekspresan jin. Dan jin GFP ini akan diletakkan di jin yang hendak dikaji. Dan apabila jin itu telah diekspreskan, kita boleh lihat warna cahaya hijau akan terkeluar apabila diletakkan dalam fluorescent. Okey, kita pergi kepada interferon RNA atau RNAi. Jadi, apakah maksud RNAi? So, ia adalah satu mekanisme selular endogen yang dilakukan oleh double-stranded RNA yang dibuat ataupun dijalankan oleh double-stranded RNA dengan mendegrade mRNA spesifik dalam cytoplasm. Hasilnya, ia mensuppress ataupun melambatkan setengah ekspresi jin, tapi bukan semua ekspresi jin akan terkesan lah. Jadi, nama lain bagi aktiviti ini adalah phenotype hypomorphic. Pengkaji menjumpai organisma pertama yang mempunyai RNAi adalah C. elegans. Dan kelebihan mempunyai RNAi ataupun introducekan RNAi adalah dengan menyekat ekspresi jin yang berbahaya ataupun lethal yang membawa kepada kematian. Dan kelemahan RNAi adalah phenotype hypomorphic yang mengganggu kajian. Biasanya organisma tahap rendah yang boleh membawa kepada kematian. Jadi dalam eksperimen ini, saintis menyuntik double-stranded RNA ke dalam embrio Drosophila untuk mengkaji peranan jin Fraser alphazentus masa awal pertumbuhan embrio. Jadi keputusannya mendapati bahawa strain lalat express short hairpin RNAs komplement dengan jin tertentu dan hairpin double-stranded DNA diekspres di bawah kawalan satu sistem yang dinamakan GAL4UAS yang membenarkan ekspresi jin bagi target jin sahaja disuppress. Dan saintis menyatakan bahawa kini sekarang strain knockdown transgenic ataupun strain yang diintroduce ke RNAi merangkumi lebih kurang 12,000 jin. Dan maksudnya lebih 80% jin protein coding bagi Drosophila. Alright, kita pergi kepada mutagenesis langsung dan gene editing. Ia adalah satu kaedah yang menggunakan genetik terbalik untuk menyah-aktifkan jin yang disasarkan menggunakan sistem bakteria CRISPR atau Cas9. CRISPR ini teknologi yang hot lah pada zaman ini untuk gene editing. Dan bagaimana ia menyah-aktifkan jin adalah dengan sisipan ataupun hapusan. Dalam bahasa Englishnya dipanggil insertion dan deletion, iaitu indel dengan merangsang penyambungan DNA bukan homolog membawa kepada frameshift mutation. Dan kesannya adalah penutupan jin atau sintesis protein terpotong. Jadi, strain Drosophila transgenic digunakan sebagai penerima suntikan plasmid yang mengekspresikan guiding RNA di bawah pendorong RNA U6 nuklear kecil. Jadi, kalau kita lihat dalam gambar ini, bahawa kita dapat tengok kalau kita breed, kalau kita kacukkan jantan dan betina dan kita introducekan gene editing CRISPR, dan kita dapat lihat bahawa mata wild type adalah warna merah, tetapi bila kita breedkan dan kita cross with wild type, kita dapati bahawa generasi P1 ada yang berwarna putih. Sebabkan inilah penutupan jin atau sintesis protein terpotong. Mungkin sintesis protein terpotong tu, sintesis yang membuat warna mata tu terpotong. Sebab itulah ada berwarna putih. Sekali adalah pengekspresan jin dalam sel yang berasingan. Dalam penyelidikan autogenetik, jujukan sel tunggal transkriptom, iaitu penjujukan RNA sel tunggal dan penjujukan scRNA adalah sangat penting. Jadi dalam satu kajian awal yang dilakukan menggunakan penjujukan RNA sel tunggal dihaskan bagi kajian mekanisme pampasan dos masa perkembangan awal embrio. Tidak lupa juga adalah kajian perkembangan sistem saraf pusat otak di mana otak Drosophila mengandungi kira-kira 100,000 neuron. Dan ini adalah cara yang digunakan serta neuroblast yang spesifik ditanda menggunakan sistem GAL4 AUS dan dipantau sepanjang neurogenesis. Tidak lupa juga akhir sekali adalah kajian pertumbuhan tisu, epithelial morphogenesis, isyarat antara sel dan persaingan antara sel dalam cakra sayap Drosophila, yang merupakan satu model sistem yang penting lah. Tapi corak ekspresi majoriti jin dekat dalam cakra sayap ni tak diketahui. Maka pada tahun 2019, Bangeritz et al. Menggunakan penjujukan sel individu dan develop satu kaedah baru untuk menganalisis data jujukan scRNA berdasarkan hubungan terhadap pengekspresan jin. Kesimpulannya, sejarah Drosophila dalam biologi adalah disertai dengan perkembangan kaedah baru yang berterusan untuk memanipulasi genom dan memperolehi koleksi strain transgenik yang tersedia untuk penyelidik, di mana ianya berjumlah lebih daripada 100,000.
Oleh itu, sumber genomik dan genetik Drosophila akan sentiasa dicipta dan berterusan dikemas kini. Dengan perkembangan asas metodologi, kemungkinan penggunaan Drosophila sebagai objek dan model untuk mengkaji proses perkembangan individu akan menjadi semakin meluas. Contoh kita lihat dalam jadual 1, dalam artikel yang kita kaji ada menyerahkan beberapa contoh penggunaan Drosophila sebagai model dalam teknologi dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jadi secara rumusan yang dapat diringkaskan, kesimpulannya Drosophila ini akan sentiasa dan terus diminati dalam masa terdekat serta akan datang sebagai objek penyelidikan dalam pembangunan genetik.